Um, Di Facebook Pustaka Permata Ummah. InsyaAllah. Tolong share link. Alright. InsyaAllah kita sudah bermula, kita sudah bersiaran. Okey, kita boleh nantikan kehadiran semua hadirin kita yang bersiaran secara langsung. Dan alhamdulillah malam ini baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi malam ini merupakan malam kemuncak untuk program kita punya perpaduan, webinar perpaduan yang telah berlangsung siang tadi. Ya, dalam tema Islam dalam Masyarakat Majmuk yang telah dianjurkan oleh Permata Ummah Malaysia dengan kerjasama Projek Anak Muda Islam. Program pada siang tadi dengan tema yang juga sama iaitu Islam dan dalam Masyarakat Majmuk, dengan usaha kita insya-Allah untuk kita memperkukuh perpaduan antara kita dalam masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kami daripada Permata Ummah Malaysia dengan sukacitanya telah menjemput 3 orang panel untuk kita sama-sama mengambil manfaat dan juga faedah daripada setiap panel yang telah kami jemput. Yang pertama sekali iaitu Tuan Muhtar bin Suhaili yang berasal dari Miri, Sarawak. Alhamdulillah pada tahun ini telah pun berusia 39 tahun dan latar belakang pendidikan beliau pada ketika sekolah menengah di Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang Miri, dan alhamdulillah telah bergraduasi 2005 dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatroniks, dan kini sedang menyambung ijazah kedoktoran dalam bidang Doctor of Business Administration, Masya-Allah. Dan sebelum ini ijazah Sarjana Master Teknologi Petroleum dari Curtin University Australia pada tahun 2011. Betul tuan? Alhamdulillah, Masya-Allah. Orang hebat. Dan kini sekarang bekerja sebagai Malaysian Palm Oil Certification Council, ahli pengurusi MPOCC, dan juga bekerja sebagai ketua jurutera projek untuk Projects and Engineering Shell Malaysia Exploration and Production. Alhamdulillah. Okey, untuk ahli panel yang kedua pula iaitu Ustaz Najahan Syahir Halim yang berasal dari Pulau Pinang. Latar belakang pendidikan yang kini dalam kawasan zon merah tiba. Alhamdulillah telah bergraduasi dari Universiti Al-Azhar pada tahun 1999 bidang syariah, dan juga dalam bidang sarjana dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Undang-Undang pada tahun 2003, dan kini sebagai pegawai khas Kementerian Perdagangan, Perusahaan dan Komoditi. Dan ahli panel kita yang ketiga tak lain dan tak bukan Yang Berhormat Senator Tuan N. Bala Subramaniam yang berasal dari Kuala Lipis, Pahang. Sekolah terakhir beliau di SM Clifford, Kuala Lipis, dan telah bergraduasi dari Universiti Tamaraja Madurai, Chennai, India dalam bidang Political Science pada tahun 2014, dan kini sedang berkhidmat sebagai Ketua Dewan Himpunan Pendukung PAS Pusat dan juga Senator Dewan Negara. Mengalu-alukan kehadiran semua ahli panel dan juga para hadirin di luar sana. Sebelum kita teruskan kepada atau cara kita yang seterusnya, saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan kepada semua hadirin di luar sana bahawasanya kita sekarang pada hari ini iaitu 10 hari bulan 10 Oktober, kami daripada Pustaka Permata Ummah ada menjalankan promosi ya. Kalau di luar sana kita ada promosi 10-10 Shopee, Lazada dan sebagainya,
Pustaka Maktabul Ummah juga tidak ketinggalan untuk kita mempromosikan karya-karya ayah cik ataupun Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dengan promosi yang tidak boleh disangkal lagi dengan ada diskaun dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang, boleh layari laman web Pustaka Maktabul Ummah untuk melihat apakah promosi tersebut dengan karya-karya ayah cik yang terbaik untuk semua, insya-Allah. Jadi ahli panel semua sudah sedia untuk kita mulakan sesi forum kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi, boleh tuan? Okey, alhamdulillah. Jadi soalan pertama yang saya dapat di sini ialah, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan dalam Islam dan mengapakah ia penting untuk dipupuk oleh setiap daripada kita, khususnya rakyat Malaysia? InsyaAllah, dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapa yang mampu menyesatkan mereka. Siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapa yang mampu memberi hidayah kepada mereka. Terima kasih kepada saudara moderator majlis, saudara Muhaimin Safaruddin, yang saya kasihi kakanda saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Najahan Syahir Halim selaku sifatnya sebagai pengarah pilihan raya kepada Dewan Ulama Apas Pusat yang juga diamanahkan untuk menjalankan tugas sebagai pegawai khas di Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia. Dan juga yang tidak dilupakan yang saya sangat kasihi yang berhormat Senator Tuan N. Balasubramaniam yang merupakan Ketua Dewan Himpunan Pendukung PAS di HPP. Alhamdulillah telah diamanahkan dan menunjukkan bahasanya PAS ini adalah untuk semua, PAS for all. Apabila PAS telah melantik seorang yang bukan Islam, yang beragama berbangsa India dan beragama Hindu untuk menjadi ahli Dewan Negara sebagai senator mewakili PAS. Ini adalah salah satu bukti utama bahawasanya PAS ini adalah parti yang mementingkan perpaduan selari dengan citra Malaysia yang berbilang bangsa bermasyarakat majmuk. Apabila kita menyebut tentang perpaduan, dan kalau kita melihat kepada Al-Quran sendiri yang sebagaimana untuk kita mendapatkan motivasi, untuk kita mendapatkan panduan dan rujukan, maka kita tidak boleh lari bahawasanya rujukan terbaik kita ialah Al-Quran Al-Karim yang merupakan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kita biasa baca, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Allah Subhanahu wa taala menyebut, wahai umat manusia, kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami menjadikan kamu itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya kamu, tujuannya supaya kamu saling mengenal antara satu sama lain. Sesungguhnya semula-mula di kalangan kamu orang bukanlah mengikut keturunan bangsa dan sebagainya, tapi yang paling bertakwa di kalangan kamu, dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala ini, Islam meletakkan bahawasanya perpaduan ini, kejadian manusia itu sendiri menunjukkan bahawasanya pentingnya untuk kita ini berpadu. Tidak kira apa juga bangsa, tidak kira apa juga keturunan kita, kerana pada sisi pandangan agama, pada sisi pandangan Islam, bahkan pandangan universal, bahawasanya yang terbaik dalam kalangan kita ialah yang paling bertakwa. Jadi apabila menyebut tentang Islam memperkukuhkan perpaduan, itu rujukan utama kita. Rujukan utama kita ialah Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang lain yang kita boleh rujuk apabila menyebut tentang Islam memperkukuh perpaduan ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 208,
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi apabila kita mengambil Islam sebagai pegangan, maka kita akan memastikan bahwasanya kita akan hidup secara rukun, damai kepada juga masyarakat yang berada di dalam sekeliling kita. Maka sebab itulah ditekankan dalam Islam bahwasanya Islam itu perlulah dijadikan sebagai ad-din, sebagai cara hidup. Dan apabila menyebut secara hidup ialah bagaimana Islam itu mampu menaungi masyarakat yang bukan saja masyarakat Islam, tapi juga masyarakat bukan Islam. Itu rujukan yang pertama. Rujukan kedua apabila kita menyebut tentang perpaduan ini ialah kita melihat kepada sirah Nabi SAW, sunnah baginda Muhammad SAW. Sebagaimana saya yakin YB Senator pada Subramanian pun ada belajar semasa ilham tentang bagaimana sejarah apabila Islam ini, mulanya kedatangan Islam ini, Islam itu sendiri lahir dalam satu masyarakat yang sangat majmuk. Sangat majmuk di Mekah. Kemudian berhijrah Nabi SAW ke Madinah. Kemudian apabila sampai ke Madinah itu Nabi SAW mempersaudarakan masyarakat muhajirin yang berhijrah daripada Mekah dan juga masyarakat Ansar, yaitu masyarakat yang berada di Madinah. Dan masyarakat Ansar ini pula kalau kita lihat pada sejarah sirah terdiri pada Aus dan Khazraj. Yang mana dua kaum yang sudah lama sering berbalas, sering bermusuh-musuhan. Tapi dengan datangnya Islam ini, dengan adanya Sahifah Madinah, piagam Madinah yang dibentuk itu, maka akhirnya seluruh masyarakat ini berpadu dengan Islam memimpin. Islam itulah yang disebut sebagai Islam memperkukuh perpaduan. Jadi sebab itulah kalau kita melihat dalam suasana begitu, kita melihat bagaimana Islam itu datang bukan untuk menghuru-harakan. Islam itu datang bukan untuk memecah belahkan masyarakat, tapi Islam itu datang ialah bagaimana supaya mengajak seluruh manusia ini supaya mengenal pencipta dan mengajak seluruh manusia ini bersatu padu untuk bersama-sama. Barang siapa yang masuk Islam maka mereka yang akan selamat, dan barang siapa yang tidak masuk Islam pun mereka akan dilindungi melalui undang-undang dan peraturan-peraturan sebagaimana yang termaktub dalam piagam Madinah. Sebab itu kita melihat bagaimana kalau kita nak kaitkan balik kepada apa yang soal oleh moderator tadi, bagaimana perpaduan pula dalam Malaysia ini. Kita melihat dalam Malaysia ini, pada pandangan saya melihat bahwasanya Malaysia ini adalah salah satu masyarakatnya kita faham masyarakat yang sangat majmuk. Dalam suasana masyarakat majmuk inilah kita melihat bagaimana kita perlu meyakinkan masyarakat di Malaysia bahwasanya Islam itu adil untuk semua dan Islam hadir untuk memperkukuh perpaduan. Dan masyarakat majmuk yang ada dalam Malaysia ini, manifestasinya sebenarnya, kalau kita mengambil Islam sebagai ad-din, boleh dirujuk bagaimana ketika pembukaan kota Madinah. Ketika perjanjian piagam Madinah dan selepas itu dengan Fathul Makkah, iaitu ketika futuhat Islamiyah, pembukaan Islam di Makkah pada ketika itu. Yang mana orang-orang yang diajak masuk Islam, mereka yang masuk Islam, mereka diterima masuk Islam. Yang mereka yang tidak bersama Islam, mereka dilindungi. Sebab itulah konsep yang sama kita guna pakai dalam negara kita ini Malaysia, yang mana kita sebut bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majmuk. Tapi dalam kemajmukan itu kita lihat bahwasanya tidak boleh dinafikan bahwasanya masyarakat majoriti dalam negara kita ini adalah Islam Melayu Bumi Putra. Dan saya rasa YB Senator kita, Tuan Bala Subramaniam dan masyarakat bukan Islam di luar sana, termasuklah China, India, Iban, Kerazan, Dusun dan sebagainya, menerima hakikat ini bahwasanya kita walaupun berbeza agama dan berbeza bangsa dan sebagainya, dalam kerangka negara kita ini Malaysia yang sudah merdeka sejak tahun 1997, itulah kita bermasyarakat majmuk, tapi majoriti penduduk ini adalah Islam Melayu. Maka kita melihat bahwasanya kepentingan dan realiti politik semasa pun sama juga. Tidak ada mana-mana gabungan yang boleh memerintah Malaysia sekiranya tidak ada gabungan orang Islam Melayu dalam pentadbiran negara. Jadi sama jugalah insya-Allah dalam ruangan sesi yang kedua nanti saya akan bincang lebih lanjut tentang apakah pandangan perlembagaan Malaysian Federal Constitution berkenaan dengan perpaduan ini. Jadi sebab itulah saya melihat kerangka yang saya bawa pertama tadi, kita cerita tentang bagaimana pandangan Al-Quran. Al-Quran itu menyeru kepada semua kita ini saling kenal mengenal, saling faham memahami, saling bekerja sama, saling bahu membahu, saling berkait satu sama lain dan saling bekerja sama. Yang kedua, sunnah Nabi SAW, sirah permulaan Islam jelas menunjukkan bahwasanya perpaduan adalah salah satu citra yang dibawa oleh Islam sejak daripada awal penubuhannya sehingga kini. Dan yang ketiga, dalam suasana Malaysia, memang kita fahami bahwasanya Malaysia ini adalah bermasyarakat majmuk.
Dan kita kena faham bahawa dalam masyarakat majmuk inilah dalam kita saling memahami adanya kontrak sosial yang kita kena fahami bagaimana negara Malaysia yang asalnya tanah Melayu ini kemudian ditukar nama menjadi Malaya dan kemudian menjadi Malaysia, nak menunjukkan bahawasanya citra demografi dalam negara ini perlu difahami dalam konteks itu, dan begitulah perpaduan kena dipupuk berdasarkan kepelbagaian yang kita ada. Pastinya ada juga perbezaan di sana dan sini, tapi perbezaan itu perlu kita urus secara saksama dan secara baik untuk kita hidup secara aman, damai, harmoni dalam negara kita ini. Jadi bagi penonton yang saya hormati sekalian, saya bermula di situlah untuk pusingan pertama ni. Pusingan kedua nanti saya akan cerita lebih lanjut bagaimana perpaduan dapat kita pupuk dalam masyarakat Malaysia ini yang pelbagai agama, pelbagai bangsa, dan berdasarkan yang paling penting sekali saya akan kupas lebih lanjut tentang apakah yang termaktub dalam Federal Constitution Perlembagaan Malaysia yang boleh memungkinkan lagi perpaduan dalam negara kita ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair kepada Tuan Muhtar atas pendahuluan yang saya kira cukup bernas, dan saya sebenarnya sangat tertarik saya sangat tertarik dengan apa nama tadi, naskah merah yang Tuan Muhtar pegang tadi. Betapa tak sabar yang saya nak tahu apa lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya perlembagaan kita membincangkan tentang yang berkaitan dengan perpaduan, insya-Allah. Jadi pendahuluan yang telah disampaikan oleh Tuan Muhtar tadi sudah cukup untuk kita melihat latar belakang sebenarnya apa sebenarnya yang sedang terjadi di Malaysia sekarang, yang terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu daripada Bumi Putra, Melayu, Cina, India, anak-anak bumi dari Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Di mana sekarang ni kalau kita lihat berlaku pelbagai isu perkauman dan sebagainya yang boleh dikatakan agak membarah, dan kita perlukan solusi terbaik yang untuk selesaikan masalah ini. Dan alhamdulillah sebenarnya kita nampak seperti mana yang Tuan Muhtar sebut tadi, kalau nak bincang apa-apa perpaduan rujuk kepada Quran yang telah pun menceritakan lagi terperinci syumul secara umum apakah sebenarnya konsep perpaduan yang perlu kita pegang, dan bagaimana Islam itu sendiri adalah rahmat kan. Macam mana sirah Nabi SAW menggunakan ataupun membangunkan konsep model Madinah itu sendiri sebagai panduan untuk kita ikuti dalam menguruskan sesebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk, insya-Allah. Alhamdulillah, kita teruskan kepada soalan untuk Ustaz Najahan Syahir Halim, iaitu kalau kita lihat baru-baru ini dalam Muktamar PAS telah membawa tema Islam memperkukuh perpaduan. Berlanjutan daripada tema yang sebelum ini, iaitu Islam memimpin dan juga Islam memimpin perpaduan, dan pada kali ini Islam memperkukuh perpaduan. Jadi apa sebenarnya gagasan Islam memperkukuh perpaduan yang ingin dibawa dan difahami oleh setiap ahli PAS kita? Ini saya minta jasa baik secara lebih lanjut apa sebenarnya gagasan Islam memperkukuhkan oleh Presiden PAS. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada rakan-rakan bukan Islam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat bersama berforum di atas talian yang dianjurkan oleh Pustaka Ummah, dan saya mengucap tahniah kepada rakan-rakan Pustaka Ummah yang berjaya menganjurkan program seharian yang bertemakan Islam dan perpaduan ataupun masyarakat majmuk yang sangat penting dibicarakan di kalangan rakyat dan kita. Terima kasih kepada saudara pengurusi, saudara Muhammad Safarudin, yang dihormati, dikasihi ahli panel pertama, sahabat saya Tuan Mukhtar bin Suhaili As-Sarawaki, yang berbahagia, yang dihormati, yang berhormat Senata Tuan Bala Subramaniam, yang
tentu bersama sebagai panel kita pada malam ini dan seluruh para penonton. Semoga dirahmati dan diberkati Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Balik kepada soalan yang pusingan pertama yang dilontarkan kepada saya untuk dikongsikan bersama dengan para penonton pada malam ini, iaitu berkait pendirian PAS sendiri yang ingin digagaskan ataupun yang telah digagaskan oleh Malaysia PAS Yang Berhormat Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Hawang dalam konteks PAS dan kepada negara kita. Rakan-rakan penonton yang dirahmati Allah, bagi pandangan saya, di antara pemimpin parti politik yang paling banyak sekali menyebut tentang perpaduan dalam ucapan, tulisan, bahkan dalam tema-tema muktamar yang tema muktamar digagaskan oleh Presiden maklumi, sebagaimana kita maklum bahawa tema-tema muktamar antara lain sebagaimana yang disebut oleh saudara pengurusi sebentar tadi, diambil sebagai tema yang penting yang berkait dengan perpaduan. Sehinggalah tema-tema yang dijadikan dalam muktamar itu sebagai tema muktamar berjaya mencipta satu sejarah yang sangat penting dalam negara kita, sehingga berjaya menyatu padukan ataupun menyatukan dua titik yang besar dalam negara di antara PAS dan pada kejadian 9 September pada tahun yang lalu. Dan cukup 1 tahun kejayaan menyatukan dua parti politik yang besar ini ialah datang daripada gagasan, boleh disebut sebagai gagasan, idea dan juga usaha yang diambil Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru sendiri. Jadi ini menambah mana keprihatinan Tuan Presiden PAS sendiri dan apa yang digagaskan oleh Presiden kepada ahli PAS dan kepada seluruh rakyat dalam negara kita, bahawa PAS inginkan negara ini bersatu padu di kalangan rakyat. Bermula dengan penyatuan kalangan orang Islam, kemudian disusuli di kalangan mereka bukan Islam dalam konteks negara kita yang besar, yang majmuk, yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama dan budaya yang boleh hidup dengan aman dan harmoni. Dan ini merupakan satu usaha kecil, bukan satu usaha yang memerlukan satu kesabaran, memerlukan satu kegigihan, malah memerlukan satu jihad yang tinggi untuk memastikan bahawa idea yang digagaskan oleh Presiden ini berjaya dibumikan sehingga rakyat bahawa apa yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia PAS itu sendiri, bahawa walaupun keberadaan PAS sebuah parti yang membawa risalah Islam, membawa ajaran agama Islam, membawa tentang idea Islam, tetapi idea ini bukan tujuan memelah di kalangan masyarakat. Islam itulah yang boleh menyelamatkan masyarakat, termasuklah masyarakat majmuk dalam kita. Serta parti-parti lain untuk memastikan penyatuan dan paduan di kalangan rakyat. Ada parti yang berasaskan kepada nasionalisme, memperjuangkan idea nasionalisme masing-masing, berjaya memperkukuhkan perpaduan. Ada idea membawa idea parti yang membawa idea sosialisme, membawa idea yang bersifat sosialis, dan berjaya membuktikan kemampuan sosialisme dalam konteks negara kita ini untuk di kalangan rakyat yang majmuk. Ada parti yang bersifat pragmatik tidak berjaya, walaupun cuba melonggarkan antara agama dengan yang lain cara hidup, pun tidak berjaya untuk menyatu padukan di antara masyarakat yang berbilang kaum dan agama.
Maka Presiden menggagaskan idea Islam, apa yang disebut oleh Ustaz Fahri di permulaan menyebut bahawa bagaimana Islam itu sendiri memiliki idea perpaduan dan penyatuan yang lebih hebat, berpandukan petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi SAW. Maka Tuan Guru Presiden PAS membawa idea gagasan perpaduan ini berdasarkan apa yang diajar, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hendaklah diberi peluang PAS, diberi peluang kepada Islam PAS, di Islam. Kerana kita berkeyakinan bahawa Islam boleh menyelesaikan masalah perpecahan dan keruntuhan di kalangan masyarakat yang majmuk. Masalah perpecahan dengan membawa idea Islam yang lebih harmoni, yang lebih dinamik, dan idea Islam yang lebih bersifat adil untuk semua. Gagasan inilah yang cuba dibawa oleh Presiden PAS. Walaupun kita bawa idea Islam, kita tidak meruntuhkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Inilah idea yang digagaskan oleh Tuan Guru Presiden. Tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam koleksi antara lain tulisan-tulisan Tuan Guru Presiden, boleh ditengok dalam kompilasi Islam Memimpin oleh Tuan Guru Presiden, kita akan ketemui beberapa tajuk yang begitu signifikan tentang kehidupan masyarakat majmuk dan kaitan dengan Islam. Antara lain, tuan-tuan, para penonton boleh membaca tulisan karangan Tuan Guru Presiden yang tajuk Islam Masyarakat Majmuk. Ini tajuk yang perlu dibaca untuk melihat mana idea yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden, idea yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden ini selari dengan idea yang ditunjuki oleh petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW untuk jadi pedoman kita. Bagaimana pentingnya, bagaimana signifikannya kedudukan Islam dalam menyelesaikan isu masyarakat majmuk dan perpaduan. Begitu tajuk yang lain, idea yang disebut oleh Tuan Guru Presiden sendiri. Bagaimana Islam itu pada asalnya kalau lihat dalam sejarah, kita ketemui bahawa sejak zaman Nabi SAW, masyarakat majmuk ketika mana pembinaan sebuah negara yang pertama Nabi SAW, negara Madinah, di kalangan masyarakat yang disatukan di antara Muhajirin dan Ansar, kemudian disusuli di antara golongan Islam, Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Begitulah juga antara lain tuan-tuan boleh baca tajuk Islam Memimpin bersama bangsa. Dan kaum dan antara tajuk-tajuk tulisan dikarang oleh Tuan Guru Presiden sendiri yang menggambarkan bagaimana idea gagasan perpaduan itu sentiasa dilontarkan oleh Tuan Guru Presiden untuk dilihat dan ditatap bersama menjadi arah tuju parti Islam se-Malaysia dalam. Maka sebab itulah kedudukan PAS dalam konteks menyatu padukan dalam negara kita ini kedudukan yang sangat signifikan. PAS mengambil sikap bahawa kita bersedia untuk bekerjasama semua pihak atas dasar konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah sama dalam ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, tidak bekerjasama dalam perkara pesar dan permusuhan. Ini dasar yang dipegang oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Inilah yang digagaskan oleh Tuan Guru Presiden. Semua pihak ada di dalam perkara-perkara yang boleh menyatukan dari ada kaum maupun agama. Semua pihak. Cumanya beberapa pihak memang kelihatan yang tidak mengajak kepada perpaduan, tapi menyatu padukan di kalangan masyarakat. Ini keyakinan saya. Tentang PAS ni Taliban, menggambarkan PAS ni tidak boleh menyatu padukan masyarakat, tomahan liar, tomahan politik murahan, mata-mata kerana kecurigaan mereka terhadap kemampuan parti yang membawa mesej Islam yang lebih jelas
setelah kita melihat bagi pandangan Parti dalam Malaysia ini membawa isme-isme yang tidak mampu untuk menyelesaikan di kalangan, maka berilah peluang kepada gagasan yang dibawa oleh PAS. Berilah peluang kepada gagasan yang dibawa oleh petunjuk yang datang daripada petunjuk manusia yang mencipta manusia, tidak kira Cina dan India dan semua bangsa atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perbezaan dan sifat, maka Allah akan tunjuk pedoman yang jelas menerusi Al-Quran. Ada masalah teknikal sikit ya. Okey. Jadi akan semua penonton bersabar. Kita doakan baik insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk sahabat-sahabat kongsikan video ini kepada teman-teman yang lainnya. Okey, sudah kembali. Penonton yang okey. Okey, alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kalau lihat bahawa gagasan yang dibawa Tuan Guru Presiden sendiri bukan hanya gagasan daripada petunjuk ajaran Islam itu sendiri. Bahkan Tuan Guru Presiden ini orang yang menjiwai masyarakat majmuk. Orang yang memahami masyarakat majmuk. Kalau lihat cara kehidupan personal Tuan Guru Presiden sendiri, beliau memiliki seorang menantu Muslim yang bukan mencakwah, yang bukan Melayu. Anak Guru Presiden ialah satu contoh kepada untuk menggambarkan bahawa ataupun apa yang digagaskan oleh Tuan Guru Presiden yang dibawa bersama dengan Parti Islam Se-Malaysia PAS ni tidak membawa kepada konsep gagasan perpaduan majmuk, ialah tomahan-tomahan yang murahan. Jadi sangat mencintai Presiden sendiri. Ustaz Najahan, okey. Ada masalah teknikal sikit. Okey, alhamdulillah. Para penonton sekalian, bagaimana dengan kejelasan video ni? Okey semua? Boleh, kalau okey boleh komen di ruangan komen yang disediakan. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ni kepada sahabat-sahabat. Okey, alhamdulillah. Okey, kembali. Ustaz Najahan sudah selesai Baik, saya ke Tuan Pengerusi. Ustaz Najahan sudah selesai ya? Tadi ada terputus sedikit sambungan. Okey. Okey, alhamdulillah. Jadi begitulah penjelasan Ustaz Najahan tadi. Masya Allah, dan apa yang menarik perhatian saya seperti tadi adalah berkaitan bagaimana ayah cik atau Tuan Guru Presiden PAS sendiri, di mana kalau diperhatikan dalam sekalian banyak ahli politik di Malaysia yang berbicara tentang perpaduan, tak lain tak bukan ayah cik sendiri yang paling banyak sekali berbicara tentang perpaduan.
Bahkan kalau diperhatikan dalam karya-karya ayah cik sendiri, contohnya seperti yang telah Pustaka Permata Ummah terbitkan, iaitu Islam Memimpin, Budaya Politik Matang dan Sejahtera, dan ada karya terbaru yang satu lagi iaitu Islam dan Kebangkitan. Berbicara ataupun menyentuh tentang perpaduan dalam masyarakat majmuk untuk kita di Malaysia. Maka untuk sahabat-sahabat dalam nak memaknai ataupun membumikan idea dan gagasan yang dibawa oleh ayah cik ni, bolehlah sahabat-sahabat dapatkan segera ya karya-karya daripada Pustaka Permata Ummah yang terbaru ni. InsyaAllah boleh dapatkan dalam Pustaka Permata Ummah laman web, dan hari ini 10 hari bulan 10. Ya, masa yang terbaik untuk sahabat-sahabat dapatkan karya tersebut bagi kita merealisasikan apa sebenarnya hasrat yang ingin dibawa oleh ayah cik dalam tema Islam berkukuh perpaduan, insya-Allah. Jangan lupa sahabat-sahabat dapatkan segera dan kongsi juga kepada kawan-kawan lain untuk forum malam ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada ahli panel kita yang ketiga, yang berhormat Senator Bala. Okey, soalan untuk YB. Menurut pandangan YB Senator, adakah pelaksanaan Islam yang kita ingin bawa salah ataupun dilema terbesar yang dihadapi oleh masyarakat bukan Islam, kita akui, ialah bagaimana ketidakyakinan mereka dalam terhadap Islam. Adakah Islam ni betul-betul boleh menjamin hak-hak bukan Islam, khususnya rakyat ataupun warga negara di Malaysia? Jadi bagi meleraikan kemuskilan ini, saya mempersilakan dengan segala hormatnya YB Senator Bala Subramaniam untuk memberikan penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih pada Pustaka Permata Ummah supaya uruskan untuk forum ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dengan Saudara Muhammad Safarudin, dan juga panel Saudara bahagia Saudara Mukhtar bin Suhaili Al-Sarwaki, dan juga yang panel kedua Ustaz Muhammad Najahan, pengerusi program ini Muhammad Safarudin. Okey. Saya lebih awal saya ucapkan terima kasih supaya adakan satu program ini supaya dalam politik, bidang politik yang mana Islam membawa bersama dengan yang non-Muslim boleh buat satu benda yang atau baru dalam sejarah masa kini. Yang sebelum ini kami fahamkan dalam masa negara-negara Islam yang perintah oleh ataupun ditakbir oleh Nabi Muhammad, masa itu memang ada juga isu-isu antara non-Muslim dengan Muslim, dan bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah untuk bersatukan dalam majmuk ini. Tapi di negara Malaysia pula barulah sejak yang saya tahu itu tahun 2007 barulah saya masuk ataupun saya ikut dengan PAS supaya nak sokong perjuangan PAS itu. Tapi sebelum itu memang kami ada juga dengan nama PAS, satu politik yang berislam. Hanya orang Islam saja yang boleh jadi ahli dalam parti PAS. Dan juga sekarang kami sudah ada satu sayap, iaitu awal-awal kita buatkan Kelab Penyokong PAS 2007 hingga 2010. Lepas itu Kelab Penyokong PAS itu ditukarkan naik taraf sebagai Dewan Himpunan Penyokong PAS sehingga tahun 2019, dan juga diisytiharkan dalam Muktamar 2019. Presiden kita sendiri naik taraf sebagai Dewan Himpunan Pendukung PAS, dan tahun 2020 baru ini dalam muktamar kita merasmikan pelancaran Dewan Himpunan Pendukung PAS itu. Dan juga dalam parti ini kami awal-awal memang
kami takut juga nak ikut dengan orang Islam sebab ada orang kata PAS ini ekstrim dan juga sesiapa yang ikut akan masuk Islam, dia akan dipaksa. Tapi kami bila dah bersama dengan ahli-ahli PAS dan juga pemimpin PAS, jadi tidak ada sebarang perkara yang berlaku. Dan juga setakat ini saya dah bersama dengan PAS 13 tahun, tak pernah sesiapa pun ajak saya masuk ataupun memeluk agama Islam. Jadi ini satu benda yang non-Muslim boleh faham. Dan juga saya di sini ucapkan terima kasih kepada Presiden PAS ini sentiasa fokus juga untuk orang-orang bukan Islam dan juga hak-hak asasi untuk non-Muslim, dia akan bagi juga sesama seperti mana dia bagi pada orang-orang Islam. Jadi kami pun orang bukan Islam ini bukanlah manusia yang datang daripada mana-mana benua lain ke ataupun jadi kami pun bersama dengan Muslim di Malaysia ini. Dalam negara Malaysia ini kami ada berbilang kaum, tapi saya setakat ini tengok seorang tokoh pemimpin Tuan Guru Presiden mana dia terima juga yang bukan Islam pun boleh bekerja sama dengan Islam. Tapi Islam memimpin perpaduan. Pertama kita sedia dimaklum kita berada di negara Malaysia di mana termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan di bahagian 1 perkara 3 kurungan 1 di mana sebut Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi kami kena faham tentang dasar Malaysia kita ni. Semacam jika kita boleh lihat pada hari ini masyarakat bukan Islam di Malaysia hidup dengan penuh harmoni dan aman damai. Tiada agama seperti Hindu, Buddha, Kristian dihalang dari segi pengamalnya di bumi Malaysia ini. Juga kedua, jikalau kita teliti sejarah terdahulu, sejarah kerajaan Islam antara kerajaan Uthmaniyah dan juga Abbasiyah, bahkan jika kita teliti sendiri juga Khulafa Ar-Rashidin, bahkan ada permintaan Nabi Muhammad di bawahnya terdapat masyarakat bukan Islam di bawah pemerintahan Islam. Mereka ini dari kalangan Yahudi, Kristian, Majusi dan lain-lain, bebas mengamalkan agama masing-masing dan tiada paksaan untuk memeluk Islam. Mereka ini hidup dengan penuh kedamaian dan aman sejahtera di bawah pemerintahan Islam. Dan saya juga ingin nak beritahu di sini, PAS ini berjuang atas dasar Islam. Maknanya dia orang sentiasa berpandu pada Al-Quran. Jadi apa yang disebut dalam Al-Quran ni saya rasa dasarnya tidak akan lari. Jadi Islam memang terjamin untuk non-Muslim dan juga akan dibela. Bagi juga kemudahan-kemudahan pada non-Muslim. Sejak ini tak pernah ada apa-apa isu. Contohnya kita dah tengok di negeri Kelantan yang setakat ni hampir lebih 30 tahun pun dah sampai, tak pernah ada isu-isu yang tentang agama ataupun dengan sosial, ekonomi dan juga rasis. Itu nampak satu perkara yang baik di negeri Kelantan, supaya bolehlah kita duduk dalam bawah satu payung dan juga satu kerajaan yang
kerajaan Islam yang boleh membawa kebaikan pada semua orang, bukan saja untuk orang Islam, bahkan untuk orang bukan Islam. Sekian. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Tuan Bala atas penjelasan yang cukup padu lagi bertenaga pada malam ini. Betapa Tuan Bala sangat boleh nampak macam mana bukti yang telah kita saksikan sekian lama, khususnya di kepelbagaian kaum. Sehingga kan kita tidak pernah dengar pun hatta satu pun isu-isu berkaitan perkauman, khususnya di negeri Kelantan. Maka apakah tidak tak terbuka hati kita, khususnya mungkinlah masyarakat, sahabat-sahabat kita yang bukan Muslim di luar sana, dan termasuk juga kita orang Islam, untuk kita berikan peluang untuk Islam memimpin ataupun memerintah agar budaya perpaduan itu dapat terus dipupuk dan diperkukuhkan lagi di Malaysia, insya-Allah. Jadi Alhamdulillah kita telah selesai, bukan selesai program ya, selesai pusingan pertama untuk forum pada malam ini. Jadi iklan sebentar. Saya ulang sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang, dan jangan lupa hari ini 10 hari bulan 10 kita ada promosi karya-karya Ayah Cik ataupun Tuan Guru Presiden PAS dengan diskaun dan promosi yang tidak berbelah bagi. Masya Allah. Jangan lupa tekan pada pautan yang disediakan untuk promosi 10 hari bulan 10. Dan kepada sahabat-sahabat lain. Baik, soalan, maafkan saya, pusingan kedua untuk kita kembali kepada Tuan Muhtar Suhaili. Berdasarkan sejarah dan latar belakang Malaysia yang kita belajar sejak dari sekolah dan mungkin sehingga ke universiti ataupun kita baca-baca dalam portal dan sebagainya, apakah sebenarnya rahsia dan semangat perpaduan kaum yang kuat di Malaysia dengan kepelbagaian bangsa dan suku kaum yang ada? Walaupun di sana mungkin kita ada dengar sedikit masalah seperti macam kita baca dalam berita kan, ada masalah sedikit rasis perkauman dan sebagainya, tapi tak dapat tidak secara umumnya sebenarnya perpaduan Malaysia ni masih lagi kukuh dan utuh. Dan kalau masyarakat dunia pun memandang Malaysia sebagai negara contoh. Dan kadang-kadang mereka berasa aneh, bagaimana ya Malaysia dengan kepelbagaian kaum ni masih boleh mengekalkan keharmonian dan masih boleh masuk dalam senarai negara yang paling aman. Selanjutnya kita teruskan dengan Tuan Muhtar untuk menjawab kemusykilan kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara moderator, dan kita juga terima kasih, saya seronok mendengar perbincangan daripada Ustaz Najahan dan juga Mr. Balasubramaniam yang berhormat Senator. Menarik apabila yang berhormat Senator boleh sebut Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah dan sebagainya, walaupun beliau bukan beragama Islam, dan melihatkan bahawasanya dalam kehidupan Mr. Bala sebagai seorang berbangsa India, beragama Hindu di Malaysia ini sudah boleh memahami kemajmukan tersebut. Dalam soalan kedua ini, kalau kita melihat kepada penubuhan Malaysia ataupun pada asalnya kita ni apabila mendapat kemerdekaan pada tahun 1997, kita namakan negara kita sebagai daripada tanah Melayu bertukar menjadi Malaya. Dan pada ketika itu kita ada prinsip kerakyatan Jusoli dan sebagainya, yang akhirnya kita melihat pembentukan negara kita ni terdiri daripada Malaya pada ketika itu terdiri pada masyarakat yang berbilang agama, bagaimana masyarakat Melayu yang majoritinya beragama Islam adalah penduduk utama kepada tanah Melayu dan juga Malaya. Kemudian pada ketika itu juga masyarakat Cina dan masyarakat India yang datang ke tanah Melayu akhirnya diterima sebagai rakyat Malaysia, dan terbentuklah Malaya pada tahun 1997 mendapat kemerdekaan daripada British. Dan kemudian kalau kita tengok selepas itu, Malaya pula pada tahun 1963 bergabung dengan Sarawak, kemudian bergabung juga dengan Borneo Utara yang kemudiannya dikenali sebagai Sabah pada tahun, dan sekaligus Singapura pada tahun 1963, walaupun Singapura kemudiannya keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Nah, kalau kita melihat kepada kerangka asas kepada perlembagaan ini, kepada pembentukan negara ini, saya melihat bahawasanya ia dibina atas konteks kontrak sosial yang kita
yang kita boleh pegang antaranya kerujukan kita ialah sebagaimana saya sebut dalam pusingan pertama tadi, rujukan kita bagaimana melihat perlembagaan Malaysia yang menjadi asas kepada negara ini. Dalam perlembagaan ini jelas menunjukkan contohnya dalam perkara 3. Perkara 3, religion of the federation. Islam is the religion of the federation, but other religions may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Islam adalah agama bagi persekutuan. Maka sebab itulah kalau kita lihat, apabila kita menyebut tentang perpaduan ini, ada beberapa prinsip yang kena diterima oleh semua masyarakat, tidak kira agama apa, tidak kira bangsa apa. Yang pertamanya Islam sebagai agama kepada persekutuan. Kalau kita lihat pun kepada demografi negara kita, dalam demografi negara kita, mengikut statistik, sekarang ini jumlah penduduk Islam di Malaysia sekitar 63.5% seluruh Malaysia. Sekitar 63.5%. Penduduk beragama Buddha sekitar 19.8%. Yang beragama Kristian 9.8% dan yang beragama Hindu sekitar 6.7%. Dan adalah sedikit yang masih lagi mengamalkan agama nenek moyang, paganisme, animisme dan sebagainya. Jadi Muslim adalah 63%. Kemudian kita lihat pula dari segi kalau ke Sabah sekitar 65%. Manakala di Sarawak pula Muslim hanya 31% dan yang lebih ramai di Sarawak ini, majoriti di Sarawak ialah Kristian, iaitu 43%. Tapi apabila kita melihat dari segi asas bagaimana supaya kita boleh bermasyarakat majmuk ini, kena terima asas pada perlembagaan. Yang pertama Islam sebagai agama persekutuan dan agama-agama lain sebagaimana juga termaktub dalam perlembagaan kita ini boleh mengamalkan agama mereka secara aman dan damai di dalam negara kita ini. Dan saya seronok apabila Mr. Subramanian sebut tadi, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Walaupun beliau bersama dengan parti Islam Malaysia PAS, tapi kita memang mengajak Mr. Bala kalau nak masuk Islam, why not? Kalau tidak, tapi kalau tidak mahu, kita tidak memaksa Mr. Bala untuk masuk Islam. Itu tidak ada paksaan. Perkara yang kedua yang saya ingat apabila kita sebut tentang masyarakat majmuk, apabila merujuk pada perlembagaan ini, ialah kita kena rujuk pada perkara 153. Perkara 153 ini menyebut reservation of quotas in respect of services, permits, etc. for Malays and natives of any of the states of Sabah and Sarawak. Perkara 153 ini menjelaskan bahawasanya hak-hak istimewa masyarakat Melayu dan juga Bumi Putra, termasuk Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Ini juga perkara yang saya rasa kalau kita ingin mengekalkan perpaduan dalam negara kita, ini antara perkara 153 ini bukannya adalah kehendak saya tapi kehendak perlembagaan. Bagaimana supaya masyarakat boleh terima bahawasanya ada hak istimewa orang Islam dan juga orang Bumi Putra Sabah dan Sarawak tanpa menafikan bahawasanya perlunya juga hak-hak orang-orang bukan Melayu dan bukan Bumi Putra seperti China, India dan lain-lain supaya juga mendapat hak mereka. Itu asas kedua dalam apa yang menyebut tentang perpaduan ini. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga yang boleh jadi rujukan kita belum menyebut tentang perpaduan ialah pentingnya untuk kita memahami rukun negara. Rukun negara kita ini ada 5 perkara. Saya menarik apabila kita buat program ni, kalau terbaik kalau masa sekolah rendah, sekolah menengah dulu, setiap kali perhimpunan ni kita akan ada bacaan ikrar. Bacaan ikrar ni termasuk dalam rukun negara. Kami di Sarawak ini sudah bermula program-program yang kita adakan selepas bacaan doa tu ada bacaan ikrar. Supaya orang faham tentang rukun negara ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepadan dan kesusilaan. Sekolah rendah, sekolah menengah kita hafal rukun negara ni. Tapi sekarang ni kalau tanya dekat ada orang buat video tu, dia buat tanya di jalanan, ramai lagi yang tak tahu pun rukun negara ni sebab kita sudah lama tidak sebut-sebut dan tidak amalkan. Bukan saya tidak sebut, tidak amalkan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kalau kita melihat dari segi konteks ini, maka kita melihat perpaduan ini, ya pertama sekali dengan memahami apa itu termaktub dalam perlembagaan. Saya sebut secara jelas tadi. Dan yang kedua juga ialah kita kena memahami apa fungsi kita di mana juga kita berada. Saya berasal daripada Sarawak ni. Sarawak saya rasa berbanding dengan negeri-negeri lain, kita mempunyai satu komposisi kaum yang sangat unik. Yang mana di Sarawak ini kita ada 63 etnik di seluruh Sarawak, 63 etnik. Dan saya walaupun masa sekolah rendah, sejak sekolah rendah saya memang bercampurlah dengan orang yang bukan Islam, bercampur dengan pelbagai bangsa. Kita ada Iban, kita ada Bidayo, kita ada Melayu, kita ada Melanau, kita ada Bugis, kita ada lagi pelbagai bangsa di sekolah rendah itu. Dan saya walaupun saya bukan Iban, saya boleh berbahasa Iban. Berbahasa Iban walaupun bukan Iban. Aku boleh menjaku Iban. Boleh menjaku Iban. Sebabnya kawan-kawan masa sekolah rendah itu sudah dipupuk dengan pelbagai kaum, pelbagai agama pada ketika itu. Kemudian masuk ke sekolah menengah, saya duduk asrama. Duduk di asrama pula itu kita boleh berkawan. Ada kawan Cina, ada kawan orang Ulu, ada orang kaum Iban dan Ibidayo, kaum
kaum lain-lain yang kita ada, dan kita bersama juga dari segi perpaduan kita di pupuk ketika di sekolah menengah. Jadi sebab itu saya lihat apabila kita melihat tentang perpaduan ini, maka asasnya kita kena faham bahwasanya kita kena ada toleransi, dan toleransi itu tidak boleh melanggar kepada hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan, dan tidak boleh juga melanggar tentang perkara-perkara sensitif tentang kaum-kaum tertentu, agama-agama tertentu, sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Pada asalnya kembali kepada menyebut dalam perpaduan. Saya seronok apabila Mr. Bala sebut tentang bagaimana PAS ini sebenarnya mengajak pada perpaduan. Kita lihat pada perlembagaan PAS. Tadi buku merah ini tadi adalah perlembagaan persekutuan. Buku hijau ni pula perlembagaan PAS. Dalam perlembagaan PAS ini, dia sebut secara jelas. Kita tidak bersembunyi tentang cita-cita PAS. Tidak ada sembunyi. Setelah disebut dalam kita punya perlembagaan. Contohnya seperti dalam PAS sebut, bahwasanya dasar PAS adalah Islam. Pasal 3. Pasal 5, tujuan PAS ialah memperjuangkan wujudnya dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah. Yang kedua, mempertahankan keutuhan Islam serta kedaulatan dan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Tapi kalau kita lihat pada usaha-usaha PAS ini, dan seterusnya kita lihat pada usaha-usaha PAS, ada 11. Dan ada 11 ini, daripada 11 ini, ada 2 perkara yang menyebut tentang bagaimana tentang perpaduan dalam kalangan rakyat. Kita lihat dalam pasal 6 pada perlembagaan PAS ini, perkara yang ketiga, memupuk dan memperkuatkan ukhuwah Islamiyah, perpaduan kalangan orang Islam, dan menyemburkan rasa perpaduan dalam kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sehat dan berkebajikan. Dan disebut secara jelas dalam perlembagaan PAS. Perpaduan di kalangan orang Islam dan juga perpaduan mengajak pada perpaduan kepada orang yang bukan Islam, yang tidak memusuhi Islam. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang yang bersama dengan mereka tegas terhadap orang bukan Islam yang memusuhi mereka. Kalau yang tidak memusuhi Islam tidak apa. Dan mereka sangat berkasih sayang sesama mereka. Ini termaktub dalam Al-Quran dan menjadi asas kepada perlembagaan PAS. Apabila kita menyebut tentang perpaduan. Banyak lagi lah perkara-perkara yang disebut dalam perlembagaan PAS dan juga perlembagaan tadi. Jadi kita perlu lihat kepada realiti sekarang ini. Realiti sekarang ini kita lihat ramai sebenarnya ingin pada perpaduan. Hanya sedikit orang saja yang tidak suka pada perpaduan ini. Maka kita kena pastikan bahwasanya mereka yang majoriti yang ingin pada perpaduan ini perlu diberi tempat dalam segala perkara. Mana ada mereka yang tidak ingin pada perpaduan ini, yang ingin kepada pecah belah dan sebagainya, mereka ini golongan yang sedikit. Jadi jangan kita beri ruang kepada golongan yang sedikit ini. Dan perpaduan yang dalam negara kita ini, saya yakin dan percaya dapat kita pupuk dan dapat kita teruskan walaupun ada halangan-halangan tertentu. Walaupun ada pemisahan-pemisahan ataupun rasa curiga antara masyarakat, khususnya yang berbeza agama, yang berbeza bangsa dan sebagainya. Tapi sebab itulah apabila kita menyebut perpaduan, kena ada give and take. Kena ada give and take. Contohnya saya sebut secara jelas. Orang yang bukan Islam perlu menerima hakikat bahwasanya Islam adalah agama bagi persekutuan. Manakala orang Islam pula perlu memberi haknya kepada orang yang bukan Islam, kepada orang yang beragama Hindu, tidak boleh dikacau ganggu gugat kepercayaan mereka. Orang yang beragama Kristian, beragama Buddha, beragama yang lain. Mereka boleh mengamalkan agama mereka, tapi mereka tidak boleh sampai tahap mengganggu kepada kedaulatan Islam sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Itu yang pertama. Sama juga yang kedua. Yang kedua, orang bukan Melayu dan bukan Bumiputra perlu hormat kepada hak dan keistimewaan orang Melayu dan juga orang Bumiputra Sabah dan Sarawak sebagaimana termaktub dalam perkara 153 dalam perlembagaan. Dan orang Melayu dan juga orang Bumiputra Sabah dan Sarawak perlu juga memberi hak kepada orang yang bukan Melayu dan bukan Bumiputra seperti India dan China, hak mereka. Sebab itu saya rasa dalam negara kita ini banyak perkara yang boleh menyebabkan kita berpecah. Tapi saya rasa banyak perkara lebih banyak perkara yang kita boleh fikirkan bersama supaya kita berpadu. Jadi sebab itulah saya melihat bahwasanya kalau ingin datang ke Sarawak ni sangat unik lah kalau di Sarawak ni. Kalau kita di Sarawak ni saya rasa antara model kepada perpaduan yang kita boleh ambil contoh untuk dalam negara kita ini, ya. Jadi saya rasa saya berhenti di situlah untuk pusingan yang kedua ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khair Ustaz Tuan Muhtaz atas penerangan yang cukup mantap sebentar tadi. Jadi bila Tuan Muhtaz
ajak untuk pergi ke Sarawak tu, saya memang sangat berkeinginan sangat untuk ke sana sebab dalam banyak-banyak negeri di Malaysia, memang Sarawak saja negeri yang masih saya belum pernah jejak kaki ke sana. Jadi insya-Allah satu hari nanti doakanlah semoga saya berjaya ke sana InsyaAllah insya-Allah. selepas selesai pandemik COVID-19. Dan apabila tadi insya-Allah, amin. Dan doakanlah semoga murah rezeki insya-Allah. Dan bila Tuan Muhtar sebut pasal Islam agama persekutuan, di mana kalau sahabat-sahabat yang juga bina InsyaAllah. ketika slot Dr. Fatihi ketika slot Dr. Fatihi yang mana beliau ada sebut perkara Islam agama persekutuan ni sebenarnya bukan baru, bahkan ia ialah rentetan daripada perlembagaan ataupun undang-undang tubuh kerajaan negeri yang ada sebelum tu, sebelum Malaya mencapai kemerdekaan pada 1997. Mana kata kerajaan, contohnya kerajaan Johor, kerajaan Terengganu, memang telah disebutkan dalam undang-undang tubuh mereka bahawasanya Islam agama negara ni ataupun agama persekutuan ni sudah lama disebutkan. Cuma kita saja sama sekarang yang mungkin kita tak mengkaji sejarah, kita tak tahu pun pasal benda tu. Dan menariknya dalam kita punya perlembagaan Islam agama persekutuan ni, kalau kita perhatikan di seluruh dunia, hanya ada 5 buah negara saja yang diletakkan agama sebagai salah satu daripada dia punya perlembagaan ataupun undang-undang. Dan tambah menarik lagi, kelima-lima negara itu ada meletakkan agama sebagai sumber ataupun rujukan tertinggi. Itu menariknya, Malaysia termasuk juga dalam salah satu 5 negara tersebut. Masya Allah. Dan benda-benda inilah yang kita kena terus pertahankan untuk kelestarian untuk semua insya-Allah. Okey, kita sambung kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Najahan, Al-Fadhil Ustaz Najahan. Kalau kita tengok sekarang, memang semua orang berbicara tentang perpaduan. Dan macam Tuan Muhtar sebut tadi, tak ada orang yang tak nak perpaduan. Hanya orang yang mungkin kurang kewarasan akal saja yang mungkin tidak mahu akan perpaduan. Tetapi apabila kita sebut perpaduan, kenapa Ayah Cik dalam beliau punya ucapan ataupun penulisan, beliau akan banyak menyentuh tentang topik perpaduan Melayu Islam terlebih dahulu. Bahkan ketika tahun lepas pada 14 September 2019 termeterai juga satu piagam muafakat nasional, iaitu perpaduan antara PAS dan UMNO secara. Kenapa Ayah Cik sangat menekankan perpaduan Melayu Islam itu terlebih dahulu berbanding dengan kaum-kaum lain? Jadi untuk meleraikan kemusykilan ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Najahan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berada dalam pusingan kedua dan soalan ini amat menarik kepada kita untuk sama-sama kita fikir dan kita carikan pencerahan. Betapa pentingnya perpaduan di kalangan umat Melayu Islam yang digagaskan atau diletakkan keutamaan oleh Presiden PAS itu sendiri. Soalan ini menarik dan ia perlu dilihat dan diteliti dengan rasional supaya tidaklah kita menampakkan bahawa usaha-usaha untuk menyatukan umat Islam ni satu perkara yang tidak baik. Sebenarnya perpaduan di kalangan umat Melayu Islam ataupun di kalangan umat Islam itu sendiri, khasnya orang Melayu, merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perpaduan di kalangan orang Islam ni kita kena lihat sebagai orang Islam, Allah Taala memerintahkan supaya umat Islam mesti bersatu padu. Ini asas keyakinan kita yang merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa umat Islam tidak boleh berpecah belah. Umat Islam tidak boleh bercerai-berai. Umat Islam mestilah bersatu padu dan kukuhkan perpaduan di kalangan mereka. Ini satu perintah. Dan usaha untuk menyatu padukan umat Islam ini merupakan satu jihad yang mulia yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh yang kita rujuk selalu dan dibacakan oleh ahli panel pertama tadi, surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Ini adalah merupakan
perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Allah sendiri meletakkan suatu kewajipan di kalangan orang Islam untuk bersatu padu dan memperkukuhkan perpaduan di kalangan mereka atas tali dan atas petunjuk Al-Quran. Dan juga dan diingatkan oleh Allah supaya tidak berpecah belah. Dan dalam ayat Al-Quran yang lain kalau kita rujuk bahawa bagaimana Allah Ta'ala memberikan gambaran keadaan umat Islam yang berpecah belah, yang merugikan umat Islam itu sendiri. Antara lain Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wala tanaza'u, janganlah kamu berbantah-bantah, fatafshalu, nescaya kamu akan gagal dalam usaha kamu, wa tadhhabari hukum, dan kamu akan hilang keezahan kamu. Ini adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran kepada kita, kepada umat Islam, untuk dilihat bagaimana kepentingan menyatu padukan umat Islam, khasnya merujuk kepada Melayu dalam negara kita. Begitulah juga kenapa penting sangat perpaduan di kalangan umat Islam. Kerana bermulanya perpaduan dengan agama dan penganut agama lain ataupun bangsa lain itu hendaklah dimulakan di kalangan umat Islam itu sendiri. Perpaduan di kalangan umat Islam itulah yang akan menjadikan perpaduan dengan bangsa lain dan kaum lain itu akan berjaya. Sekiranya tidaklah berjaya usaha untuk menyatu padukan di kalangan umat Islam, maka dikhawatiri tidak akan berjaya juga perpaduan dengan bangsa dan agama lain. Ini merujuk dalam konteks negara kita. Mana mungkin kalau kita nak menyatukan seluruh rakyat dalam negara kita, tetapi di kalangan umat Melayu Islam itu tidak boleh bersatu padu, maka sudah tentulah usaha untuk menyatukan bangsa Melayu, umat Melayu yang beragama Islam dengan kaum lain dan bangsa lain, sudah tentulah tidak akan mencapai kejayaan. Maka bermula kejayaan menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia ialah menyatu padukan umat Melayu Islam terlebih dahulu. Ini menjadi keutamaan kita. Ini menjadi hala tuju kita yang jelas. Bukan susah untuk kita fikir formula untuk menyatu padukan orang Islam ialah dengan menyatu padukan di kalangan umat Melayu terlebih dahulu. Dan insya-Allah sekiranya umat Melayu Islam itu bersatu padu, bersatu hati, dan mereka kukuh perpaduan mereka, insya-Allah dia akan melimpahkan semangat perpaduan di kalangan satu bangsa yang berpegang teguh dengan agama ini, melimpah kepada kaum dan penganut agama lain yang turut duduk di bawah payung negara kita yang tercinta. Kemudian pula, apakah signifikan kita menyatu padukan umat Melayu? Pasal politik. Dalam konteks negara kita, sebagaimana disebut oleh Tuan Mukhtar Suhali sebentar tadi, bagaimana umat Melayu Islam adalah merupakan majoriti agama yang dalam negara kita, 60% di kalangan umat Melayu ini beragama Islam dan menganut, dia menjadi orang yang menganut agama Islam. Sudah tentulah menyatu padukan di kalangan Melayu itu menjadi suatu kepentingan dan keutamaan yang begitu signifikan dalam konteks menyatukan keseluruh sebahagian besar rakyat dalam negara kita. Dan menyatu padukan orang, memastikan bahawa kuasa politik itu berada di tangan orang Islam. Ia merujuk hadis Nabi SAW yang sering diungkapkan, dibacakan oleh Tuan Guru Presiden kita. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih yang menyebut a'immatu min Quraisy. Kepimpinan itu daripada Quraisy yang ditafsirkan oleh para ulama. Ibnul Khaldun antaranya mengatakan bahawa maksud hadis ini ialah kuasa politik kepimpinan itu mesti berada di tangan mereka yang majoriti. Khasnya dalam konteks negara kita ialah yang beragama Islam. Maka menyatu padukan umat Melayu yang beragama Islam, salah satu usaha ke arah untuk memastikan kuasa politik itu berada di tangan umat Islam. Ini ialah tanggungjawab. Tanggungjawab merujuk kepada kuasa politik. Tanggungjawab menunjuk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Taala menegaskan dalam hal tentang kepimpinan. Allah Taala sebut dalam hal kepimpinan yang Allah Taala dengan jelas, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu. Hanya sanya kepimpinan kamu ialah Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Merujuk bahawa menjadi tanggungjawab kita sebagai sebuah negara yang majoriti umat Islam untuk memastikan bahawa kuasa kepimpinan itu berada di tangan umat Islam. Maka sebab itulah usaha menyatu padukan di kalangan umat Islam, khasnya parti-parti politik yang banyak terbesar dalam negara kita, antara lain PAS dan UMNO, ialah usaha untuk memastikan kuasa politik itu berada di tangan umat Islam. Ini ialah
kepentingan yang kena lihat bersama dalam konteks negara kita. Kemudian juga sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah Ta'ala juga, bagaimana Melayu Islam itu kepentingan menyatu padukan Melayu Islam itu kerana di kalangan Melayu Islam memiliki satu persamaan. Walaupun kita memiliki parti politik yang banyak ataupun logat dan bahasa merujuk kepada suku kaum Melayu yang banyak, tapi boleh disatukan dengan akidah. Kerana kita memiliki persamaan akidah yang jelas. Walaupun utara dan selatan memiliki budaya yang berbeza, timur dan barat memiliki budaya yang berbeza, logat bahasa yang berbeza, Melayu yang memiliki suku kaum dan budaya yang berbeza di antara negeri, tapi yang menyatukan mereka semua di kalangan orang Melayu ini ialah akidah Islam. Ini persamaan yang tak boleh kita elak. Persamaan yang menjadi titik besar sekali yang perlu dilihat oleh umat Islam, menyatu padukan di kalangan umat Islam itu merujuk kepada mereka memiliki akidah yang sama. Satu hadis yang cukup menarik yang menjadi pedoman kepada kita, yang menginsafi kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu man kunna fi wajada halawatul iman. 3 perkara orang siapa yang memilikinya dia akan merasa kemanisan iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, mestilah Allah dan Rasul itu lebih dikasihi daripada selainnya. Yang keduanya, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mengasihi sesama orang beriman. Mengasihi sesama muslim itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan hal keduniaan. Yang ketiga ialah ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qazahu Allah kama yakraha ay yuqzafa fin nar. Iaitu seseorang itu membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dia dilontarkan dalam api neraka. Ini hadis ini nak menggambarkan bahawa jiwa setiap orang muslim, jiwa orang yang beriman itu sentiasa ada pada bangsa Melayu. Walaupun mereka memiliki tahap kefahaman pegangan agama yang berbeza-beza, tetapi akidah itu ialah tetap berada dalam jiwa setiap orang Melayu ini ada. Walaupun mereka ini tahap kefahaman agama berbeza-beza, tahap pegangan agama berbeza, tapi kita memiliki persamaan, iaitu cintakan kepada Allah, cintakan kasih kita kepada Allah Ta'ala, sayang kepada Nabi, sayang kepada ajaran Islam, dan tidak mahu kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah menjadi orang beriman. Inilah persamaan yang mesti ada di kalangan orang Melayu, yang sudah ada di kalangan orang Melayu, yang kita kena ambil peluang ini. Peluang ini untuk menyatu padukan di kalangan umat Melayu Islam. Kerana semua mereka mencintai Islam, mencintai agama Allah dengan cara yang berbeza-beza. Inilah titik persamaan yang tak boleh kita elakkan. Kemudian yang seterusnya saya nak tekankan bahawa kepentingan perpaduan di kalangan Melayu Islam ialah kerana umat Melayu Islam ini memiliki sifat yang halus, toleransi yang sangat lembut, jiwa yang sangat halus, yang tidak suka kepada perpecahan, yang mudah mengalah, dan mereka bersedia untuk berdamai dengan sesiapa sahaja, yang tidak bersangka buruk, menerima semua agama dan kaum untuk berada dalam negara kita. Setelah tanah Melayu ini menerima bangsa-bangsa yang lain yang dibawa oleh penjajah, yang hidup sebati dalam hidup mereka, duduk sekampung dengan mereka, berjiran tetangga di sebelah rumah. Malah sebahagian daripada bangsa lain menjadi ahli keluarga mereka yang beriman, yang memeluk Islam. Ini menandakan bahawa jiwa Melayu ini jiwa yang sangat lembut, jiwa yang cintakan perdamaian, jiwa yang cintakan keamanan, yang tak suka palah, yang tidak suka berperang. Sebab itu sejarah difahami dalam konteks negara kita. Bagaimana penjajah masuk negara kita, ataupun penjajah yang masuk negara kita ini, daripada British, daripada Belanda, British dan seumpama dengannya, semua masuk dalam keadaan bermusuh, berperang dengan penduduk tempatan. Tetapi sejarah menunjukkan bahawa Islam masuk ke tanah Melayu dalam keadaan aman. Dalam keadaan aman, tidak berperang, tidak bermusuh dengan Islam, tidak bermusuh dengan penganut ataupun penduduk tempatan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Melayu ini masyarakat yang sangat lembut hati. Maka Islam yang datang ke tanah Melayu, Islam membawa dengan kaedah yang sangat lembut, yang memikat hati mereka, yang akhirnya mereka menerima Islam dalam keadaan damai, dalam keadaan sejahtera. Dan begitulah Islam dia limpahkan kepada pihak yang lain, kepada mereka yang hidup di sekeliling di kalangan masyarakat Melayu Islam. Maka sebab itulah umat Melayu Islam ni umat yang sesuai, umat yang sangat baik, umat yang boleh satu padukan dengan, kalau sekiranya kita berjaya membawa mesej gagasan Islam, kembali semula kehebatan Islam, dan kita fahamkan kepada masyarakat bagaimana penting kita ini bersatu, yang akhirnya perpaduan di kalangan Islam ni
menjemahkan bangsa lain untuk bersama dengan kita. Inilah yang perlu kita fahami. Inilah yang digagaskan oleh PAS, yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden sendiri. Dan bagaimana kita pun kita parti yang membawa risalah Islam, kita nakkan kepada rakyat dalam negara kita bahawa PAS membawa idea Islam dan membawa idea gagasan perpaduan kepada masyarakat negara berbanding dengan cara pemikiran yang lain daripada agama Islam. Isme ciptaan manusia seperti nasionalisme, liberalisme, pragmatisme dan sosialisme, semua ini telah gagal menyatu padukan masyarakat. Peluang idea sosialisme yang berada dalam kerajaan 22 bulan yang lalu, ada sikit idea sosialisme membawa hampir huru-hara dalam konteks masyarakat kita. Tidak boleh menangani isu contohnya apa yang berlaku peristiwa kebakaran kuil yang menyenyak hati kita. Dan ini gagal di zaman pemerintahan 22 bulan yang besar parti dalam yang untuk membawa paduan. Berilah peluang kepada berilah peluang kepada apa yang dikatakan oleh kita nak terjemahkan perpaduan madani guru sebut Muhammad tadi bagaimana sallallahu dan seterusnya ini bukan kalangan saat yang kedua. Allahu Akbar. Maaf, kita ada masalah teknikal sedikit. Jadi kita doakan agar segalanya berjalan lancar. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa untuk teruskan ikuti Pustaka Mata Ummah, kongsikan video ni ke sahabat, dan kalau ada isi-isi yang menarik, catatkan dengan baik dan sempurna. Dan jangan lupa promosi 10-10 seperti biasa. Kita doakan agar pengajian di sana kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Boleh sambung Ustaz? Pada hadis tadi, hadis Nabi. Ya. Okay. Hadis Nabi SAW. Ya, berkait dengan hadis Nabi SAW itu menunjukkan bahawa bagaimana dalam jiwa masyarakat Melayu Islam ni memiliki iman yang menjadi titik persamaan dalam masyarakat Melayu, yang menjadi titik persamaan yang boleh kita menyatukan di kalangan umat. Inilah satu perkara yang perlu dilihat kita semua, bahawa semua umat Melayu Islam dalam konteks negara ini ialah umat yang beriman kepada Allah Ta'ala, mencintai agama, menyayangi agama, mengasihi ini walaupun dengan tahap yang berbeza-beza, tetapi kasih kepada agama merupakan naluri yang kepada mereka semua. Atas sebab inilah kita perlu lihat bahawa perpaduan di kalangan Melayu Islam ini satu perkara yang sangat mustahak, yang kita mesti sama-sama berganding bahu dalam konteks Parti Islam se-Malaysia PAS, dalam konteks masyarakat Melayu kita, untuk memastikan umat Melayu Islam ni diletakkan ke perpaduan. Dan insya-Allah sekiranya kita berjaya menyatupadukan di kalangan umat Islam, khasnya orang, limpahan perpaduan ini akan diterjemahkan kaum dan bangsa dalam negara kita. Karena dalam Islam itu mengajar kepada kita untuk hormat bangsa lain, menghormati bangsa lain, menghormati perbezaan kaum, menghormati perbezaan, hatta perbezaan yang kita tidak maksa mereka memeluk Islam. Ini ajaran itu sendiri. Tidak ada ajaran yang sehebat Islam yang mengajar kepada kita untuk hormati agama lain dalam keadaan kita untuk meluk ajaran Islam. Tidak memeras dan memaksa mengugut bangsa lain, agama lain untuk menukar agama duduk di bawah pemerintahan, agama pemerintahan pada waktu itu. Tidak sebagaimana berlaku dalam sejarah Islam. Ini yang disebut oleh Yang Muhammad Senata dalam sejarah yang disebut sepanjang zaman Nabi SAW dan seluruh empire yang hebat. Umat Islam bukan hanya bangsa, bukan hanya di kalangan orang Arab, lah berbagai-bagai bangsa, dan perubahan tampuk pemerintahan itu hanya di tangan orang Arab. Kuasa tampuk pemerintahan Islam pernah berada di kalangan orang Persia, dengan orang Eropah,
pernah berangsur lain, Kurdis pernah ikut zaman dan semasa pernah berada juga tanpa pemerintahan hebat, kehebatan Islam ini berada di tangan orang Melayu. Jadi ini menunjukkan bahawa perpaduan umat Islam begitu hebat kalau kita lihat dalam sejarah, kerana bukan hanya Melayu tapi bangsa lain boleh hidup dengan aman sekiranya kita berpadu atas Islam, insyaAllah. Sekarang itu saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi. Terima kasih. Jazakumullahu khair kepada Ustaz Najhan atas perincian yang sangat bermakna untuk kita ambil maklum dan hadam, di mana antara poin menarik yang telah ditekankan oleh Ustaz sebentar tadi adalah berkaitan pembukaan. Mana kalau kita sahabat-sahabat yang menyertai webinar pada slot pagi tadi bersama Ustaz Khalil yang membedah kitab apa namanya tu, Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Mujtama' At-Ta'dudi, di mana Islam bila sebut tentang akan gunakan istilah membuka, bukan menawan ataupun menjajah seperti mana yang dilakukan oleh para imperialis dan juga penjajah barat dah. Sebab kita membuka satu-satu kawasan ataupun daerah, negara dan sebagainya, kita membawa bersamanya cahaya Islam ke dalam relung hati masyarakat yang masa itu mungkin masih ada sisa-sisa jahiliah. Jadi kita bukan sekadar memasuki satu negara untuk mengaut hasil kekayaan dan sebagainya, tidak. Bahkan kita sebenarnya membuka satu negara dengan objektif untuk supaya masyarakatnya berakidahkan Tuhan yang Esa. Dan disebutkan hadis Nabi tentang kemanisan iman, di mana selarilah dengan apa yang telah disebut oleh Ayah Cik, betapa sejahil-jahil orang Melayu pun kalau seandainya disebutkan ataupun dihina ataupun diburukkan nama Islam, akan ada perasaan marah tersebut, terutamanya dalam kalangan orang Melayu lah. Lepas macam mana apabila agama Islam cuba diganggu gugat, kita boleh lihat macam mana penyatuan orang Melayu Islam tu. Bila diganggu ataupun dilanggar sempadan, kita boleh saksikan macam mana orang Melayu Islam khususnya di Malaysia akan tetap bangun dan bersatu padu, dan hasilnya diterjemahkan melalui perhimpunan Daulat 812 tu lah, yang sangat mega dan hampir mencapai angka 1 juta ataupun mungkin dah tercapai, tapi wallahualam. Okey, dan akhir sekali untuk soalan kepada Senator Bala, Tuan Senator Bala, berdasarkan pengalaman yang berhormat sepanjang berapa tadi? 13 tahun ya dalam PAS, masya-Allah, sangat lama, daripada tahun 2007 sehingga kini. Bagaimana Tuan Bala melihat PAS memupuk perpaduan kaum dalam kalangan bukan sekadar penyokong bahkan juga pendukung PAS? Okey, sebab dalam PAS jadi macam mana sebenarnya memupuk perpaduan kaum? Terima kasih. Okey, terima kasih. Dalam isu perpaduan, PAS sudah lama bawa mengamalkan perpaduan ini bersama Islam dengan bukan Islam. Jadi ada juga beberapa pihak yang mana menentang Islam dari segi politik, yang memburuk-burukkan Islam dan juga yang membawa parti PAS ini. Jadi orang yang dah bersama dengan PAS ataupun bersama dengan orang Islam, memang dia orang faham apa berbeza antara yang PAS dengan yang menentang itu. Yang kata seperti mana di Malaysia kita ni, di negara kita ni, masih lagi perpaduan dijaga dengan baik. Seperti mana kita bagi satu contoh, di satu kampung orang Melayu yang penuh dengan orang Melayu ramai-ramai, di situ seorang yang bukan Islam, orang India ke Cina ke, yang pergi berniaga di situ. Ada kedai 2 pintu atau sepintu berniaga sana. Tapi orang kampung di situ tu memang dia beli barang-barang dengan orang bukan Islam, walaupun Cina atau India. Di situ dia tak kira dengan bangsa. Janji barang-barang semua itu adalah barang halal yang mana sesuai untuk orang Islam. Itu yang penting.
Jadi yang buruk-buruk itu yang menentang Islam saja. Jadi di negara Malaysia ini kalau yang bukan Islam ini kalau dah boleh faham tentang perpaduan. Sebab itu sekarang PAS sudah ada Dewan Himpunan Pendukung PAS sebagai satu jambatan untuk orang Islam dengan bukan Islam bagi memahamkan saling bersatu. Apa yang sebut dalam Quran. Di dalam ajaran Islam, manusia yang mulia dan istimewa di sisi Tuhan adalah mereka yang memiliki takwa. Di dalam Al-Quran ada sebutkan sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi maknanya dalam Quran pun dah sebut, maka kita kena hidup dengan bersama dalam majmuk. Jadi bukan dibeza-bezakan. Satu contoh saya nak bagilah. Saya ni seorang Hindu. Tapi saya tak minta Tuhan lahirkan saya sebagai Hindu. Tapi sudah jadikan saya sebagai Hindu, saya bolehlah bekerjasama dengan apa bangsa ataupun agama. Itu kita gunakan akal. Bukan kita nak musuh-musuhkan. Saya tak diambil apa hak yang orang macam misal kata orang Islam saya nak tarik, nak bunuh. Itu bukan kita nak buatkan perkara-perkara seperti. Tuhan lahirkan kita ni untuk supaya kita buat benda-benda yang baik. Tapi atas nafsu kita, jadi kita buat benda-benda yang buruk itu kerana kita tamak. Sebab itu boleh jadi macam ini, memburukkan mana-mana orang. Orang yang pegang agama ni tak pernah memburukkan sesiapa, memaki agama-agama lain. Kalau saya memburukkan ataupun caci agama lain itu memang caci bagi kita. Kita kena tahu, nak faham. Jadi untuk maklumat semua, Dewan Himpunan Pendukung PAS, penyokong PAS ini telah bertukar kepada Himpunan Pendukung PAS. Baru-baru ini pada muktamar baru ini. Ini makna tugas pendukung menjadi lebih besar dan berat. Dengan izin Allah di SPP akan terus diperkasakan. Jadi PAS telah menjadi sebahagian dari kerajaan Malaysia. Dan DHP diberi peluang mengisi ruang yang berada di dalam kerajaan ini dengan tujuan memupuk perpaduan di kalangan masyarakat. Antaranya lantikan senator. Ini satu pengiktirafan untuk Dewan Himpunan Pendukung PAS. Juga bagi untuk orang bukan Islam. Maknanya Islam ini bukanlah dipinggirkan. Pegawai khas, hal ehwal bukan Islam dan beberapa jawatan penting dalam kerajaan. Di Kelantan pula ada seorang pegawai khas MB wakil kaum. Juga di Terengganu seorang. Di Kedah pula ada dua orang pegawai khas hal ehwal bukan Islam. Seorang India dan juga seorang Cina. Jadi ini kerajaan Islam tu memang dia bagi hak untuk bukan Islam. Memerintah Kelantan melebihi 30 tahun. Kuil ke, wad, gereja, aman damai. Tiada rusuhan. Pimpinan PAS sentiasa mengadakan forum dialog hubung dengan interfaith bersama padri, sami-sami serta pengamal agama lain. Jadi baru-baru ini juga Lajnah Dakwah panggil Malaysia Hindu Sanggam supaya mengadakan satu dialog sefahaman dengan Islam dengan bukan Islam ataupun Hindu. Jadi mereka sudah datang, sudah ada juga perkara ini dah lepas. Jadi mereka boleh terima pandangan-pandangan daripada Presiden dan juga ada juga dia orang lontar pandangan-pandangan mereka dari kalangan Hindu.
Jadi apabila sudah ada satu perjumpaan dan berdialog, jadi sudah dapat satu sepahaman yang baik. Ini maknanya kita boleh hidup dengan aman damai. Di peringkat DSP pun, DSP negeri pun sentiasa mengadakan wacana penerangan tentang tarbiyah PAS. Bagaimana bersama berjuang bersama PAS serta memahami Islam dengan lebih mendalam dengan wadah perjuangan PAS ini. Di peringkat yang lebih formal, sijil kefahaman Islam di bawah ilham sentiasa digalakkan oleh DSP kepada seluruh pendukung PAS untuk mengambil sijil ini supaya kita boleh bekerjasama atau sefaham dengan pemimpin-pemimpin orang Islam ni dan parti ini. Dan PAS ini memang dah orang semua dah tahu. Bila cakap PAS saja dia kata terus Islam. Dan parti lain pula ada pun majoriti orang Melayu tapi tak kata parti Islam. Jadi bila kami duduk di situ, tapi setakat inilah saya apa yang tadi Mokhtar kata juga, kami tidak dipaksa untuk memeluk agama, tapi orang dapat hidayah nak masuk Islam itu adalah terpulang, itu adalah hak peribadi. Kami pun tidak ditolak. Jadi kami tidak dipaksa. Itu saya cakap terus terang pada sesiapa saja ataupun untuk orang-orang bukan Islam. Kami dia bagi terjamin untuk kami di sana, di mana di parti PAS. Jadi sekarang kami ini sudahlah boleh bekerja sama dengan parti untuk kebaikan negara dan bangsa juga untuk agama kita ni. Sebab itu PAS letakkan agama, bangsa dan negara. Dia bawa isu seperti itu. Jadi ini adalah semua boleh terjamin dalam bawah parti PAS yang merintah sekarang ini. Di Kelantan pun saya rasa setakat ini tak adalah apa-apa isu yang katakan oleh bukan Islam ataupun dikatakan maknanya orang bukan Islam dipinggirkan. Tak ada. Di situ pun boleh kata orang India ataupun yang Cina di situ tu memang kaya-kaya. Orang Siam sekali. Di Terengganu baru ini dalam kerajaan Islam di PAS di Terengganu ini oleh Dr. Samsuri yang amat berhormat Menteri Besar, terlalu baik. Semua bangsa boleh terima di situ. Sekarang ini di Terengganu banyak aman. Raya pun tak ada jadi masalah. Dan juga pembangunan sekarang dalam masa 2 tahun, hampir 2 tahun lebih ini banyak perubahan di negeri Terengganu. Dan juga sekarang untuk hak-hak bukan Islam, Dr. Bala Chandran di situ jadi pegawai hak, jadi dia menyelesaikan masalah-masalah hak bukan Islam dengan begitu mudah. Jadi di situ pun orang boleh terima kerajaan Islam. Bila kita sebut agama, kita boleh terjamin daripada agama itu. Kalau kita cerita saja nasionalism, mesti ada itu ikut perasaan saja. Itu kami kena tahu apa perbezaannya. Kita mesti sedar semua tu. Jadi saya haraplah perpaduan di Malaysia ini setakat ini memang baik. Yang dibawa oleh PAS ini pun memang kami boleh terima. Sebab itu kami duduk dalam pendukung PAS ini berbilang bangsa. Ada India, China dan Kazakh dan juga Muratnya dan juga orang Siam dan juga Sabah Sarawak semua ramai. Jadi ahli kita pun dah lebih pada 54,000. Kad ni dah setakat ini dah sudah cetak 27,000 orang. Jadi maknanya kami ini yang ada dalam pendukung PAS ini memang kami yakin pada Presiden dan juga parti. Itulah uraian saya. Masya-Allah, terima kasih banyak Tuan atas perkongsian dan pengalaman yang sangat bermakna, sangat menarik bagi saya. Sebab antara bukti betapa PAS sangat mendukung perpaduan kaum adalah dengan pelantikan orang-orang daripada kalangan bukan Islam menduduki kerusi seperti senator, kerusi kerajaan negeri dan sebagainya. Itu bukti bahawasanya
Islam yang didukung oleh PAS sememangnya tidak meminggirkan masyarakat bukan Islam. Masya Allah. Dan harap-harapnya dengan usaha yang dibawa oleh PAS ni dapat dipergiatkan lagi penyampaiannya khususnya kepada masyarakat di luar sana. Dan kalau kita lihat sekarang bagaimana baru-baru ini adun latikan di Sabah, Dr. Ali Akbar Gulasan telah diberikan peluang untuk duduk dalam kerusi adun Sabah ataupun Islamofobia yang mungkin ada tertanam dalam kalangan masyarakat di Sabah. Dan ini merupakan satu usaha ataupun satu tanggungjawab yang sangat beratlah untuk kita sebagai pendukung Islam dalam nak menerjemahkan bahawasanya Islam sememangnya meraihkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai, belum selesai program lagi. Sekali lagi, kita baru saja selesai 2 pusingan program forum untuk malam ini. Dan sahabat-sahabat, para penonton, jika ada sebarang soalan, boleh lontarkan sekarang sebelum kita beralih kepada slot kesimpulan daripada setiap panel. Okey, sebelum tu sementara kita nak tunggu soalan, saya nak iklankan sekali lagi berkenaan promosi 10-10 daripada Pustaka Permata Ummah dengan diskaun sebanyak 10% untuk setiap produk kami, karya-karya Ayah Cik ataupun Tuan Guru Presiden PAS. Dan promosi ini insya-Allah akan berjalan sehingga 12 Oktober. Ya. Dan kalau tak ada soalan, saya nak tanya untuk mana-mana untuk sebab semua ni orang-orang kuat PAS kan. Ada Tuan Mohtar AJK PAS Pusat, ada Ustaz Najhan dalam AJK Dewan Ulama dan Tuan Bala sendiri sebagai pengerusi Dewan Himpunan. Dan soalan saya ialah apa sebenarnya cabaran, macam mana PAS nak menanggapi cabaran untuk menyampaikan mesej perpaduan dalam kalangan kaum? Sebab kita masih mendapati bahawasanya mengakuilah yang bahawasanya masyarakat majmuk di Malaysia ni masih takut-takut dalam nak memahami apa sebenarnya mesej Islam yang ingin dibawa oleh PAS, khususnya Islam memperkukuh perpaduan. Jadi saya nak tanya kepada mana-mana panel, macam mana sebenarnya PAS nak memecahkan cabaran ataupun tantangan yang datang ni untuk supaya sampai mesej ni kepada seluruh masyarakat yang masih takut-takut dengan solusi Islam yang dibawa oleh PAS. Bismillah, boleh dengar ke saya? Boleh dengar? Boleh, Alhamdulillah. Ya. Mungkin saya bagi pandangan lah. Saya ada kongsi pengalaman saya. Masa di sekolah dulu, sebelum kenal dengan PAS ni, saya pun tak suka dengan PAS ni dulu. Masa di sekolah menengah. Ya, sebab betul. saya masa tersebut, saya masih ingat lagi pada sebab di Sarawak ni, kita pun datang Sarawak, PAS masuk Sarawak pun tahun 1996. Sekitar 24 tahun yang lepas. Masa sekolah menengah tu, antara apabila sebut tentang PAS ni, yang dimomokkan dalam pemikiran kita ialah PAS ni parti ajaran sesat. Saya masih ingat dulu kalau orang tunjuk ke gambar Tuan Guru ni Aziz masa-masa tersebut, orang kata inilah muka pemecah belah umat Islam, dia kata. Jadi dia sebab propaganda yang dimainkan oleh pemerintah masa tu BN UMNO ni, dia cuba media massa, media sosial semua nak memburuk-burukkan PAS. Dia kata PAS ni parti ekstrim, PAS ni parti terlalu jumut dan sebagainya. Jadi itu yang pemikiran cuba ditanamkan. Alhamdulillah saya nak masuk universiti dan sampai hari inilah terus jatuh cinta dengan PAS ni. Jadi saya rasa antara perkara yang perlu dibuat oleh PAS ialah dari segi yang kita sendiri usahakan sebahagian daripada Wawasan Induk Negara Sejahtera ataupun WINS 2051 ialah yang disebut sebagai PPTI, Pemerkasaan Parti dan Transformasi Image. Sebab itu kalau kita lihat dari segi pemerkasaan parti dan transformasi image ni, penting untuk kita buang status stigma, orang mengatakan stigma yang buruk pada PAS ni. Contohnya orang selalu kata PAS ni dulu-dululah selalu dibomokkan PAS ni parti lebay, dia kata. Walaupun lebay itu bukan perkara yang buruk, lebay itu sebenarnya perkara yang baik, tapi dia cuba nak memomokkan dengan soal lebay ni perkara yang sangat negatif. Jadi kita sekarang ni kena dalam segi macam mana nak transform, kita kena beri konotasi positif pada perkataan lebay. Saya baru ni tulis satu buku, nama dia buku Lebay Engineer. Menunjukkan bahawasanya dalam PAS ni ramai profesional dalam PAS. AJK PAS Pusat ada 5 doktor perubatan
yang ada PhD, berpuluh dalam JK Pusat itu yang ada PhD, ada engineer, ada arkitek, ada lawyer dan sebagainya. Yang saya rasa sebenarnya ini ramai, dia selalu tengok PAS ni terlalu persepsi yang lama ditanam nih dalam sistem media lama dah. Jadi kerajaan ini mudah sikit lah kita bagi penerangan. Tapi kalau dulu-dulu ni PAS ni memang sangat diberikan image yang sangat negatif, sisi yang sangat gelap. Jadi antara perkara yang kita kena buat dari segi transformasi image dan pemangkasan parti ini ialah bagaimana nak beri kepada image yang positif dan sisi putih kepada PAS ini. Dan saya rasa dengan apa di Sabah contohnya kan, kita baru habis pilihan raya negeri Sabah. Selalu antara perkara yang di Muhammad PAS ini sesuai dengan suasana Sabah katanya. Sebab dia kata PAS ini tidak memahami perpaduan di Sabah. Tapi saya rasa itu semua adalah sebenarnya propaganda, bukannya hakikat. Propaganda. Jadi propaganda ni, nak melawan dengan propaganda, kita kena ada bagi fakta dan figure, facts and figures. Jadi saya yakin dan percaya dengan lantikan Dr. Ali Akbar ni selaku ahli Dewan Undangan Negeri dilantik di Sabah ni akan membuka mata bahawasanya selama ni kalau tengok dari segi ramai kabinet Sabah, menteri dan timbalan menteri dan juga adun lantik itu tak ramai yang ada credential ataupun kelulusan seperti Dr. Ali Akbar, kelulusan PhD, latar belakang akademik yang baik, dan saya rasa ini akan membuka mata kepada masyarakat yang membuktikan bahawasanya PAS ni adalah parti yang sangat dinamik, sangat membawa pendekatan damai dan sebagainya. Sebab itu adalah masalah image yang kita kena kikis sedikit untuk tukar daripada negatif kepada positif, daripada hitam kepada putih. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya rasa kita kena buat juga ialah masyarakat ahli-ahli PAS ni perlu menjadi inklusif, bukan terlalu eksklusif. Perlu menjadi inklusif, jangan terlalu eksklusif. Sebab itu salah macam contohnya saya pun sebagai seorang engineer di sebuah syarikat minyak dan gas antarabangsa, saya di tempat kerja saya declare I'm a PAS member, I'm a PAS leader. Tidak keperluan untuk kita tidak menzahirkan kebanggaan menjadi ahli PAS, menjadi ahli gerakan Islam. PAS itu bukan sahaja mata-mata parti politik, tapi juga adanya juzuk dakwah dan tarbiyah. Itu yang kedua. Yang saya rasa kita jangan terlalu menjadi eksklusif, tapi perlu inklusif, mengajak orang lain yang pelbagai agama, pelbagai bangsa ini untuk memahami Islam yang syumul yang kita cuba bawa. Itu yang kedua. Yang ketiga saya rasa PAS ni jangan semata-mata dilihat dari sudut politik. Sebab apabila sudut politik, ramai orang akan lari daripada PAS. Sebab itu sekarang ni saya sebagai ketua sektor pendidikan kepada Dewan Pemuda PAS Malaysia, kita kena war-warkan produk-produk PAS yang lain, yang bukan semata-mata politik. Sekarang ini macam contohnya pasti kita sudah ada 2.529 buah pasti. Seriti kita ada 163. Sekolah menengah kita sudah ada 5 buah sekolah di bawah Dewan Pemuda. Kita ada pusat-pusat tahfiz yang kita ada. Ini semua adalah produk-produk yang kita perlu ketengahkan. Produk seperti Jabatan Amal yang sudah namanya semakin harum di negara kita ini. Produk-produk seperti ARC, seperti APC, seperti apa lagi FOC dan sebagainya, semua kelab-kelab yang boleh menarik anak muda ni contohnya. Sebab sekarang ni anak-anak muda ni kena ada pelbagai cara nak tarik mereka. Yang saya rasa perlu penting juga supaya kita menjual produk-produk yang PAS ni. Selama ni orang melihat cuma produk-produk buruk PAS. Sekarang ni kita kena produk bukan buruk pun produk PAS tu, tapi diberikan konotasi negatif oleh pihak-pihak yang memusuhi PAS. Jadi sekarang ini kita perlu menjual produk-produk PAS yang sangat baik ini, pernas ini kepada masyarakat luar yang ramai lagi sebenarnya tak tahu kewujudan perkara-perkara ini, dan kita lah yang kena menjual produk-produk ini, so-called menjual produk-produk ini supaya orang boleh membeli jenama PAS itu secara lebih baik. Itu yang ketiga. Dan yang keempat saya rasa antara perkara yang kita perlu laksanakan juga ialah kita kena sekali apabila menjadi kerajaan ini, kita kena membuktikan bahawasanya PAS ni boleh memimpin. PAS ni negarawan. Jadi saya dimanakan sebagai pengurusi MPOCC, Ustaz Najhan sebagai pegawai khas di kementerian, Habib Bara sebagai ahli Dewan Negara, kita kena buktikan bahawasanya PAS ni we can govern, we can lead dan sebagainya dengan performance yang baik di mana juga jawatan yang kita diberikan. Sebab sekarang ini ramai orang masih lagi reserve sikit, ada reservation. Masih lagi ada kata betulkah PAS ni boleh memerintah? Betulkah PAS ni boleh memimpin? Tapi alhamdulillah dengan kita menjadi kerajaan ni, saya rasa dengan performance menteri-menteri kita, 3 orang menteri dan timbalan menteri yang sangat baik. Jadi saya rasa dengan adanya performance yang baik ini akan menukar semua persepsi negatif ini kepada persepsi yang positif. Jadi saya rasa ada 4 perkara inilah yang saya boleh sebut.
bagaimana yang terkait di bawah perkara PPTI tadi, pemerkasaan empati dan transformasi image yang boleh membuang stigma yang disebut oleh moderator tadi. Allahu a'lam. Masya-Allah, jazakumullahu khair kepada Tuan Muhtar atas penerangan yang sangat mencerahkan, dan saya tertarik dengan apa yang disebut tadi sebagai jual produk. Sebab kalau kita ambil contoh mindset sebagai businessman pun, kalau kita nak menjual sesuatu produk, kita kena kenal pasti dulu apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Maka bila kita tahu masalah kita, contohnya bila contoh rakyat Malaysia di luar sana yang ada masalah, contohnya dari sudut kekurangan kefahaman, dari sudut agama, masalah perpaduan, maka kita kena berikan solusi produk kita. Apa sebenarnya produk yang ada dalam PAS yang boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan untuk itulah kita kena saling, orang kata ada solidariti ataupun kebersamaan lah. Ahli-ahli PAS bukan hanya semata-mata pimpinan, bahkan semua ahli PAS yang mungkin ada menonton bersama dengan kita pada malam ini, untuk sama-sama kita kemukakan apa sebenarnya produk kita yang kita ada, supaya masalah yang kita ada. Satu soal daripada penonton, katanya antara aspek penting dalam membentuk perpaduan adalah melalui bahasa. Bangsa Malaysia tanpa mengira kaum sepatutnya fasih berbahasa Melayu yang menunjukkan identiti kita. Soalan saya, ada tak usaha daripada Dewan Himpunan Pendukung PAS, insyaAllah soalan ini untuk Tuan Bala, untuk memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan kaum bukan Melayu untuk meningkatkan perpaduan? Saya silakan Tuan Bala untuk menjawab soalan ini. Terima kasih. Sebenarnya bahasa Malaysia adalah bahasa utama negara kita. Jadi di mana-mana pun, dari sekolah rendah ataupun tadika pun, kita kena belajar bahasa Malaysia. Cuma memang kita memupuk masyarakat bukan Melayu untuk fasih berbahasa Melayu dan menanam sifat perpaduan dalam diri mereka ni. Jadi isu untuk bahasa Malaysia saya rasa tak ada begitu masalah di seluruh bertutur ataupun di sekolah pun memang dah sudah diamalkan. Sekarang di mana pun dalam DHP pun, mesyuarat pun kami tutur dalam bahasa Malaysia. Jadi memang itu tak ada jadi isu untuk dalam kalangan bukan Islam. Itu saja ya. Okey. Dan ada tak, kalau boleh saya tanya, kalau di HPP ada tak mungkin ada jalankan program ataupun atau cara tertentu untuk nak memperkasakan penggunaan bahasa Melayu ni dalam kalangan bukan Melayu di luar sana? Tuan Puteri, sekarang ni setakat ini kami adakan program untuk khas saja untuk bahasa Malaysia tak ada lagi. Tapi di mana-mana pun kami buat program bersama dengan orang PAS. Jadi orang PAS memanglah guna bahasa Malaysia. Jadi di situ memanglah kita semua amalkan dalam bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia saja. Okey, alhamdulillah jelas. Jadi itu merupakan bukti macam mana di HPP dalam nak memupuk perpaduan kaum dalam menggunakan bahasa, jadi menggunakan bahasa Melayu sebagai perantara. Okey, jelas. Sana akan datang kami akan gunakanlah untuk meningkatkan bahasa Malaysia. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Bala atas jawapan sebentar tadi. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini, khususnya daripada setiap ahli panel, bisa mencambahkan pencerahan yang sungguh bermakna untuk kita dalam menterjemahkan apa makna perpaduan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, khususnya untuk masyarakat majmuk. Jadi untuk penonton malam ini, kalian sebenarnya sangat membawa tanggungjawab yang besar untuk kita membawa makna perpaduan yang sebenar kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi jangan lupa untuk serap betul-betul, hadam betul-betul isi pada malam ini, dan kita insyaAllah kita akan mulakan kehidupan baru dengan semangat baru untuk kesimpulan pada ini. Slot penutup, saya
Tak nak jawab penutup maka semua ya. Tapi tak kisah, insyaAllah saya boleh persilakan setiap ahli panel untuk buat kesimpulan ringkas saja dalam 2 hingga ke 3 minit sebelum kita beransur pada malam ini. InsyaAllah saya persilakan Ustaz Najahan. Ya. Moderator, saya cadang Ustaz Najahan lah untuk buat penggulungan Ya. untuk bagi pihak kami semua. Boleh, insyaAllah. Persilakan Ustaz Najahan. Falyatafaddal mashkura. Iya juga iya. Bagi Muhammad Najahan buatlah pergulungan. Ustaz Najahan kena unmute Ustaz, kena unmute. Mikrofon, okey. Terima kasih kepada semua ahli panel pengurusi. Sebagai penutupnya, kita rujuk kepada Al-Quran Al-Karim yang Allah Ta'ala sebut asas kepada perpaduan ni ialah lita'arufu, untuk saling kenal mengenali. Allah Ta'ala menciptakan pelbagai kaum suku bangsa ini ialah tujuannya untuk saling kenal mengenali di antara satu sama lain, yang akhirnya mereka akan lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Kerana tidak ada suatu pun satu bangsa di atas dunia ini boleh hidup dengan bersendirian. Dia mesti hidup dengan bangsa-bangsa yang lain kerana setiap bangsa itu memiliki kepakaran, keupayaan yang berbeza-beza. Maka tidak mungkin satu bangsa, satu kaum hidup bersendirian tanpa memerlukan pertolongan dan juga bantuan serta sokongan daripada bangsa lain. Maka dengan kita mengenali di antara satu sama lain ini sikit adalah merupakan asas kepada kita bersatu padu. Sekiranya kita tidak mengenali di antara sama lain, maka tentulah dia akan menjauhkan dan menjarakkan kita daripada untuk menjadi bangsa yang bersatu padu yang duduk di bawah payung negara kita yang tercinta ini. Maka sebab itulah PAS menyeru kepada ahli PAS sendiri dan menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita saling mengenali di antara satu dengan lain. Dan melihat kepada PAS sendiri yang membawa Islam sebelum melontarkan tohmahan yang tidak baik, politik murahan terhadap Islam yang dibawa oleh PAS dengan sikap Islamofobia dan seumpama dengannya. Kononnya PAS ekstremis dan lainnya ialah kerana mereka tidak mengenali Islam. Sebagaimana yang berhormat Senator Tuan Bala Subramaniam yang sebut seperti tadi, bagaimana Tuan Yang Berhormat sangat mengenali ajaran Islam dan mengenali Islam yang dibawa oleh PAS. Sudah tentulah dia tetap bersama dengan PAS kerana mengenali Islam itu sendiri. Maka dengan kita mengenali di antara satu dengan lain, begitulah juga kita orang Islam kena mengenali bangsa lain. Kena mengenali bangsa Cina, bangsa India, agama mereka dan seumpamanya. Ini menjadi asas kepada kita untuk bersatu padu. Dan kita seru pada semua ahli-ahli PAS dan seluruh rakyat Malaysia, marilah kita saling kenal mengenali, rapat di antara satu dengan lain, berhubungan di antara satu dengan lain dan tidak bersifat eksklusif. Kita bersifat inklusif kepada semua pihak yang agama Islam itu merupakan rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam. Inilah seruan kita insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada saudara pengurusi. Jazakumullahu khair Ustaz Najahan atas penggulungan yang saya kira cukup menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini, iaitu asasnya untuk kita saling mengenali antara satu sama lain. Dan bahawasanya betapa sememangnya setiap kaum, setiap bangsa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini memang akan perlunya saling bergantungan antara satu sama lain. Dan sememangnya ayah cik ataupun Tuan Guru Presiden sendiri pun telah menceritakan berkenaan hal ini dalam karya terbaru beliau, iaitu Islam dan Kebangsaan. Jadi untuk dapatkan pencerahan lebih lanjut, memang tak dapat tidak, pastikan belilah buku ni. Sempena promosi 10/10 insya-Allah. Jadi terima kasih banyak saya ucapkan, saya mewakili Pustaka Permata Ummah ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan ahli-ahli panel semua dengan balasan yang tidak terhingga, insya-Allah balasan kebaikan. Terima kasih banyak atas kesudian menerima undangan kami dan terima kasih banyak juga kepada semua. Dan insya-Allah malam ini akan mendatangkan ilmu bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa, jangan biarkan isi malam ini hanya terhad di sini saja. Bahkan hendaklah disebarkan kepada seluruh kenalan di luar sana, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati segala usaha kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih.